Salam sejahtera kepada para penyemak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Perpetua Ana Rajid. Saya berasal dari Pusat Pembelajaran OUM Cawangan Sibu, Sarawak. Topik kita pada hari ini adalah tentang 3 teori perkembangan bahasa, iaitu teori nativisme, teori interaksionisme, dan teori behaviorisme. Perkembangan bahasa adalah bidang pengajian yang menarik yang cuba memahami bagaimana individu memperoleh dan menggunakan bahasa sepanjang hayat mereka. Dalam bidang ini, beberapa teori menawarkan pandangan berharga tentang mekanisme yang mendasari pemerolehan bahasa. Oleh itu, tujuan rakaman ini dibuat adalah untuk memahami lebih dalam tentang 3 teori tersebut, iaitu teori nativisme, teori interaksionisme, dan teori behaviorisme. Mari kita lihat pembentangan yang seterusnya. Teori yang pertama adalah teori nativisme. Nativisme ialah teori terkemuka yang mencadangkan bahawa pemerolehan bahasa adalah semula jadi, mencadangkan kecenderungan biologi untuk pembelajaran bahasa. Teori ini mencadangkan bahawa manusia dilahirkan dengan kapasiti yang wujud untuk bahasa dan proses pemerolehan bahasa yang dipandu oleh struktur kognitif intrinsik. Selepas ini, saya akan menerangkan 4 konsep utama teori nativisme ini. Konsep yang pertama adalah tata bahasa sejagat. Penyokong nativisme yang paling menonjol dalam bidang perkembangan bahasa ialah Noam Chomsky. Beliau mencadangkan konsep tata bahasa sejagat dengan alasan bahawa terdapat satu set peraturan dan struktur tata bahasa yang biasa kepada semua bahasa. Menurut Chomsky, tata bahasa sejagat ini disambungkan ke dalam otak manusia. Konsep yang kedua adalah peranti pemerolehan bahasa. Chomsky memperkenalkan idea mekanisme semula jadi hypothetical yang dipanggil peranti pemerolehan bahasa ataupun di dalam bahasa Inggeris adalah Language Acquisition Device. LAD dianggap sebagai struktur kognitif atau set proses mental yang memudahkan pembelajaran bahasa. Ia dicadangkan untuk membolehkan kanak-kanak memperoleh peraturan bahasa ibunda mereka dengan cepat dan mudah melalui pendedahan kepada input linguistik. Konsep yang ketiga adalah hipotesis tempoh kritikal. Nativisme juga mencadangkan kewujudan tempoh kritikal di mana pemerolehan bahasa paling berkesan. Menurut hipotesis ini, terdapat jangka masa yang optimum untuk pembelajaran bahasa dan jika kanak-kanak tidak didedahkan kepada bahasa dalam tempoh kritikal ini, keupayaan untuk memperoleh bahasa mungkin terjejas dengan ketara. Konsep yang keempat adalah kemiskinan rangsangan. Nativis berpendapat bahawa input linguistik yang diterima kanak-kanak selalunya tidak mencukupi dan samar, namun mereka mampu memperoleh struktur bahasa yang kompleks. Ini dikenali sebagai hujah kemiskinan rangsangan, menunjukkan bahawa input linguistik sahaja tidak menjelaskan kekayaan dan kerumitan pemerolehan bahasa. Teori yang kedua adalah teori interaksionisme. Teori interaksionisme ialah teori perkembangan bahasa yang berpendapat bahawa pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh interaksi dinamik faktor biologi, kognitif dan persekitaran. Tidak seperti perspektif nativisme atau empiris semata-mata. Teori interaksionisme menekankan sifat kolaboratif pengaruh ini dalam membentuk kebolehan linguistik seseorang. Selepas ini, saya akan menerangkan 3 komponen utama di dalam teori interaksionis ini. Komponen yang pertama adalah faktor biologi.
Komponen biologi seperti kecenderungan genetik dan struktur saraf memainkan peranan asas dalam pembangunan bahasa. Teori ini mengakui bahawa individu mungkin mempunyai kapasiti yang wujud untuk pemerolehan bahasa dan faktor genetik boleh mempengaruhi proses pembelajaran bahasa. Perkembangan kognitif adalah komponen kedua di dalam teori interaksionis. Ia menekankan kepentingan proses kognitif seperti perhatian, ingatan dan penyelesaian masalah dalam pemerolehan bahasa. Teori ini mencadangkan bahawa apabila kebolehan kognitif matang, begitu juga keupayaan seseorang untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Komponen yang ketiga adalah faktor persekitaran. Persekitaran terutamanya interaksi sosial dan pendedahan kepada konteks yang kaya dengan bahasa adalah penting kepada perkembangan bahasa. Konteks sosial, pengaruh budaya dan kualiti input linguistik semuanya menyumbang secara signifikan kepada proses pembelajaran. Perkembangan bahasa teori interaksionisme berpendapat bahawa pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh interaksi dinamik faktor biologi, kognitif dan persekitaran. Tidak seperti nativis atau empiris semata-mata. Teori interaksionis menekankan sifat kolaboratif pengaruh ini di dalam membentuk kebolehan linguistik seseorang. Satu aspek yang menonjol dalam teori interaksionis ialah perspektif sosio-budaya Vygotsky. Vygotsky mencadangkan bahawa interaksi sosial memainkan peranan asas dalam perkembangan kognitif, termasuk pemerolehan bahasa. Konsep zon perkembangan proksimal ZPD mencadangkan bahawa pelajar mendapat manfaat paling banyak daripada tugasan yang terletak pada jurang antara perkara yang mereka boleh lakukan secara bebas dan perkara yang boleh mereka lakukan dengan bantuan. Teori interaksionis sejajar dengan hipotesis input creation yang menekankan kepentingan pendedahan kepada input yang boleh difahami. Selain itu, hipotesis output mencadangkan bahawa perkembangan bahasa dipertingkatkan apabila individu mempunyai peluang untuk penggunaan dan pengeluaran bahasa yang bermakna. Kajian empirikal menyokong teori interaksionis mendedahkan kesalinghubungan faktor biologi, kognitif dan persekitaran dalam perkembangan bahasa. Penyelidikan membujur telah memberikan pandangan yang berharga tentang kerumitan proses pemerolehan bahasa. Teori behaviorisme yang dipelopori oleh B.F. Skinner memberikan perspektif tersendiri tentang perkembangan bahasa yang memfokuskan pada tingkah laku yang boleh diperhatikan dan pengaruh persekitaran. Teori ini mencadangkan bahawa pemerolehan bahasa adalah tingkah laku yang dipelajari, dibentuk oleh rangsangan luar dan mekanisme peneguhan. Selepas ini, saya akan membincangkan teori behaviorisme ini dengan lebih lanjut. Behaviorisme menekankan mengkaji tingkah laku yang boleh diperhatikan daripada proses mental yang tidak boleh diperhatikan. Dalam konteks bahasa ini melibatkan menganalisis perkataan, tindak balas dan interaksi yang dituturkan. Pusat kepada teori behavioris ialah konsep pelaziman operan. Tingkah laku bahasa dipercayai akan dikuatkan atau dilemahkan berdasarkan akibat yang mengikutinya. Peneguhan positif, peneguhan negatif dan hukuman memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku linguistik. Bahasa dilihat sebagai satu set tingkah laku seperti bercakap, mendengar dan bertindak balas yang dipelajari dan bukannya kemahiran yang wujud. Bahkan, kanak-kanak belajar melalui peniruan, pengulangan dan peneguhan.
Selain itu, kanak-kanak memperoleh bahasa melalui pendedahan kepada persekitaran linguistik dan peneguhan untuk menggunakan bahasa dengan betul. Karya berpengaruh Skinner iaitu Verbal Behavior 1957 menggariskan prinsip pemerolehan bahasa dalam kerangka behavioris. Buku ini mengenal pasti hubungan fungsional antara rangsangan gerak balas dan peneguhan dalam proses pembelajaran bahasa. Kanak-kanak belajar bahasa dengan meniru orang dewasa dan menerima peneguhan untuk tingkah laku bahasa mereka. Peneguhan positif seperti pujian atau perhatian menggalakkan pengulangan penggunaan bahasa yang betul, manakala peneguhan negatif melibatkan pengelakkan akibat yang tidak diingini. Walaupun behaviorisme memberikan pandangan yang berharga, ia telah menghadapi kritikan kerana terlalu memudahkan pemerolehan bahasa. Pengkritik berpendapat bahawa ia mengabaikan peranan kognisi, kecenderungan semula jadi dan aspek kreatif pembangunan bahasa. Prinsip behaviorisme ini menemui aplikasi praktikal dalam terapi tingkah laku, di mana peneguhan digunakan untuk membentuk dan mengubah suai tingkah laku bahasa. Dalam suasana pendidikan, strategi peneguhan positif sering digunakan untuk menggalakkan perkembangan bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Mari kita membandingkan teori perkembangan bahasa. Yang pertama adalah teori nativisme. Teori nativisme ini menekankan faktor biologi semula jadi dan mengamalkan konsep tata bahasa sejagat. Yang kedua adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini memberi tumpuan kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan dan pembelajaran melalui peneguhan dan pelaziman. Yang ketiga adalah teori interaksionisme. Teori interaksionisme ini menonjolkan interaksi faktor biologi dan persekitaran. Interaksi sosial dan konteks budaya adalah penting. Kesimpulannya adalah, nativisme kekal sebagai teori yang berpengaruh dalam memahami asas biologi perkembangan bahasa. Perdebatan yang berterusan terus meneroka kerumitan alam berbanding pemupukan dalam pemerolehan bahasa. Teori interaksionisme menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk memahami perkembangan bahasa. Menyedari interaksi antara biologi, kognisi dan persekitaran adalah penting untuk memupuk pemerolehan bahasa yang berkesan. Teori behavioris menawarkan pandangan berharga tentang pengaruh persekitaran terhadap perkembangan bahasa. Walaupun ia mempunyai batasan, prinsipnya terus memberi kesan kepada amalan pendidikan dan terapi. Sampai di sini saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.